Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sempena dengan sambutan Maulid Surah Al-Aziz telah dapat mengundang saudara Aris Hariwatan, sahabat saya, tahu lama pohon lagi di mana mungkin ramai yang dah mengenali beliau. Saya dah beritahu siapa sebenarnya Aris Hariwatan ini dan nama sebenarnya siapa, barangkali dia akan menerangkan kepada kita. Walaupun saya dah mengenali beliau tahun 80-an, tetapi saudara Aris Hariwatan ni dia tak mengenali saya sebab saya hanya di belakang tabir, hanya menyiarkan lagu-lagu Aris Hariwatan. Walaupun alhamdulillah dipertemukan pada malam yang berbahagia ini, malam Jumaat, alhamdulillah semua dapat kita sama-sama berkongsi kerana apa hijrah itu penting buat seseorang itu. Sekian, silakan saudara Aris Hariwatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi 'usr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Yang saya hormati pengurusi surau Al-Aziz, Tuan Imam, bacaan Masya Allah sedap, dan Tuan Bilal yang muda, seluruhnya arja Tuan Kuasa, muslimin dan muslimah yang berada di belakang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suamnya semua. Ketika Jibril mendatangi Rasulullah SAW untuk memberi wahyu, dia kabarkan Jibril lutut bertemu lutut dengan Rasulullah SAW. Alangkah indahnya kalau malam ini kita rapatkan saf ke depan sikit boleh, supaya ilmu kita, perkongsian, saya bukan orang yang ilmuwan, tapi perkongsian dapat lagi. Kalau yang belakang ke depan sikit lagi, boleh ada tiang lagi tu, boleh sana, boleh ke depan sikit lagi. Masya Allah, Akbar, depan sikit. Assalamualaikum tetamu Allah. Bukan saya yang menjemput anda ke sini. Jemputan ini sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan kira orang tu yang kaya, dia bukan kira orang tu miskin, dia bukan kira orang tu datuk ataupun tukang kebun, wa imam muslimah, suri rumah yang sibuk bekerja maupun yang ada di rumah. Jika Allah tak jemput, kita tak sampai ke surau pada malam ni. Masya Allah. Dan orang yang dijemput sebenarnya di sebelah-sebelah kita sebenarnya ada para malaikat yang mendoakan kita selagi kita berada dalam surau maupun masjid, dalam majlis ilmu. Terima kasih. Majlis ilmu pada akhir zamannya dia akan kerap dan selalu berlaku. Tidak seperti sekitar tahun, kata mak saya sendirilah, semalam dia sembang dengan saya. Dia kata sekarang banyak majlis-majlis ilmu online. Tak macam zaman mak dulu, dia cakap bersusah mereka pergi cari tok guru kat rumah, masuk rumah ke dapur perempuan ni untuk belajar ilmu. Tetapi keberkatan, Masya Allah Akbar, sehingga hari ini alhamdulillah segala perkongsian. Ibu saya dah berusia 85 tahun. Dia bedridden, dia tak boleh bangun, dia pakai pampers. Tapi setiap kali waktu solat, bersusah payah dia bangun juga solat, dan dia akan pastikan dia baca Quran, dan di tangannya penuh dengan zikir. Ini bukan sekadar nak riak menunjuk ibu saya itu hebat, tak. Betapa berkatnya ilmu dulu. Sedangkan sekarang ni bila akhir zaman, kita buka je handphone, kita boleh jumpa ustaz itu, ustaz ini, perkongsian itu dan ini. Tetapi masyarakat kita amat menyedihkan sekarang.
itulah tanda-tanda akhir zaman. Yang paling berat sekali akhir zaman adalah pemimpin yang memegang amanah dan Perdana Menteri. Pemimpin yang paling penting adalah suami, bapa, abang. 3 jawatan penting tu yang kita pegang dalam satu masa, itu paling berat sekali. Bagaimana kita nak menjaga terutama isteri dan anak perempuan kita. Amanah yang pada tauliah tidak. Saya bukan yang layaknya berada di depan ini, tapi sekadar untuk berkongsi pengalaman hidup yang masih muda lagi, yang masih berusia 59 tahun. Nak berkongsi dengan sahabat-sahabat di surah Al-Aziz ini, memberitahu berita gembira yang anda semua ni sebenarnya Allah pilih. Allah pilih untuk hadir ke surau ni. Begitu juga Allah pilih untuk pergi ke umrah maupun Mekah untuk menunaikan haji. Semua Allah pilih. Dan yang pastinya Allah akan pilih saat sakaratul maut. Dia pasti akan pilih. Acap kali bila sebut umrah daripada pergi di sana. Sama juga macam kita mati. Kita jenuh makan ubat kan. Tapi persediaan untuk mati harus bermula dari sekarang. Takkan kita nak tunggu. Mati tak mengira usia. Muda pun meninggal. Lagi kan di Terengganu tu satu keluarga. Allah pilih mereka yang hebat pada awalnya. So SAW dari Mekah ke Madinah Mukarramah. Lama Rasulullah berada di Mekah, dan beliau teramat sedih kerana tidak dapat mendapat sokongan daripada orang Mekah. Maka penghijrahan itu berlaku dalam keadaan orang Mekah amat seronok sekali, sedangkan orang Madinah amat meraihkan. Sebenarnya sedikit sebanyak wajah itu berlaku dalam dunia kita sekarang ni, di mana satu puak itu membenci seseorang dan satu puak itu meraihkan seseorang. Jadi di manakah titik-titik kebenaran yang sepatutnya? Itu yang merisaukan. Dalam keadaan sekarang ni, di antara hak dengan batil seumpama kulit bawang. Saya sendiri pun kurang pasti mana itu benar, mana itu batil. Jadi perkongsian malam ini saya nak berkongsi tentang bukan penghijrahan saya daripada seorang artis. Saya sebenarnya tidak berapa setuju dengan konsep penghijrahan artis tu. Dia seolah-olah menggambarkan Rasulullah meninggalkan mereka yang tidak mahu beriman. Sedangkan dalam artis sendiri, saya pun tak sempat nak berdakwah. Jadi kalau saya meninggalkan penghijrahan tu daripada artis kepada yang lebih baik, saya tak layak untuk mempotretkan artis itu satu yang tak elok. Saya tak setuju. Cuma saya nak berkongsi transformasi dan proses kematangan kehidupan dan pencarian itu bermula. Sama juga dengan keadaan bila kita dilahirkan, kita bermula dengan disusui, merangkak, berdiri, berlari. Mana mungkin kita mengatakan yang kita mengangkat tu kita pandai, sedangkan kita berlari tu kita dah pandai. Cuma itu proses kehidupan yang berlaku. Itulah penghijrahan secara fitrahnya kepada manusia. Cuma yang merisaukan kita, andai kata usia kita melanggar ke tempoh-tempoh emas, kita masih lagi dalam keadaan yang sama dan proses tidak berlaku secara semula. Jadi berkemungkinan ia bermula daripada rumah kita sendiri, sosial kita dan cara kehidupan kita. Jadi hari ini saya nak ajak kawan-kawan semua, mari kita cuba bermulanya dari rumah kita sendiri. Jangan kita tunggu kita nak jadi tukang komplain tentang kerajaan yang tak adil dan sebagainya, sedangkan rumah kita sendiri, toilet rumah kita sendiri pun agak kotor. Bermula dari ini, mari kita sama-sama membersihkan rumah kita, membersihkan toilet kita, menjadi seorang khalifah di rumah,
Sebab Rasulullah SAW berpesan pada akhir zaman, ikatlah isteri dan anakmu di tiang. Ibadah, maksud dia iktikat. Ikat membawa masuk dalam keadaan yang amat susah. Anak dan isteri yang pastinya akhir zaman akan menentang apa saja yang kebenaran yang khalifah itu nampak. Itulah sebenarnya yang paling berat. Jadi sebagai seorang khalifah, kita harus kenal di mana titik kebenaran itu. Dan bagaimana cara kaedah kita nak mengenal, iaitu kita mendekati dengan majlis ilmu, kita bersama-sama dengan rakan yang beriman dan berbaik, dan sama-sama supaya sosial kita itu lebih sihat. Dan pastikanlah persekitaran kita itu sihat. Seorang ketua ataupun Perdana Menteri yang zalim bukan datang daripada rakyat yang beriman. Seorang Perdana Menteri yang zalim lahir daripada rakyat yang zalim, rakyat yang sibuk untuk komen sana sini, kutuk. Maka lahirlah pemimpin yang suka mengutuk dan melupakan tindakan mereka yang sebenar menjadi seorang khalifah. Umar Al-Khattab dan Abu Bakar Al-Siddiq, dua khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW, amat menekankan proses kekhalifahannya. Kita secara langsung selepas 1500 tahun, terutamanya selepas jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, maka sistem-sistem Nasrani dan juga Yahudi ini banyak kita terpaksa terima. Jadi buat bapa-bapa, buat suami, buat abang, mari kita sama rapatkan saf, mendekati, mendengar lebih lanjut lagi. Sebab di dalam majlis ilmu pun kita sedih, banyak juga berlaku percanggahan. Ini semua adalah mereka yang gagal membezakan platform di media sosial untuk dijadikan tempat debat dan memalukan, menjatuhkan imej Islam. Mari kita jangan sama-sama mengomen. Mari kita jangan sama jadi netizen yang suka komen. Mari kita jadi seorang yang nak membersihkan toilet rumah kita sendiri sebelum kita sibuk untuk tahu rumah orang, laman orang tu kotor. Mari kita sama membetulkan diri kita sendiri. Kalau saya salah, kalau saya selepas, bukan ceramah, selepas perkongsian ni ada tersilap, saya mohon mereka jumpa saya kat luar sana dan tegur saya, supaya kita sama-sama istiqamah dan mencari. Dalam keadaan yang penuh fitnah ini, macam-macam berlaku. Ini ada ni rekod ni. Rekod ni kalau keluar nanti macam-macam dia orang tanya. Itu penyanyi dah tak laku dah tu. Sebenarnya saya bukan mencari nafkah dengan cara buat ceramah, tidak. Saya sekadar ini berkongsi pengalaman saya bersama anda semua. Bagaimana payahnya untuk menjadi seorang suami, bagaimana payahnya, mencabarnya menjadi seorang bapa, abang dan juga anak. Itu cabaran yang besar sebenarnya. Lebih berat daripada jawatan yang kita komplain, iaitu Perdana Menteri. Lebih berat sebenarnya. Seorang bapa, seorang suami mesti memastikan yang isterinya itu berada dalam keadaan 4 yang Rasulullah sarankan, iaitu dalam lagu terbaru saya, Jangan Menangis Habibah, iaitu solat 5 waktu, puasa di Ramadan. 2 itu memang muslimah kat belakang tu hebat. Muslimah solat 5 waktu memang hebat. Puasa, alhamdulillah, isteri saya puasa 6, hari ke-7 Syawal dia dah raih lagi raya. Saya yang paling lemah sekali, 7 hari nak habis Syawal baru saya habis puasa. Muslimah memang hebat, tetapi yang ketiganya, mentaati suami. Topik malam ini, bagaimana penghijraan untuk mentaati suami, kan? Jadi pesanan saya kepada muslimah kat belakang tu, taatilah suamimu, taatilah suamimu. Mentaati suami itu satu ujian yang maha besar pada muslimah kepada seorang isteri. Kenapa saya kena taat? Suami saya pun tak sembahyang. Jawapannya mudah. Kalau suami tak sembahyang, isteri tak ada masalah sebab dosanya tidak ditanggung.
Tetapi kalau suami tidak menjaga isterinya, dia akan menanggung banyak amanah yang dia akan jawab nanti. Jadi para isteri, taatilah suamimu. Mentaati suami ni pada akhir zaman mudah je, tak susah. Nombor satu, katanya, jadikanlah suami itu seorang raja. Susah kan bang? Tak susah sebenarnya, senang. Kalau isteri itu bekerja, dia tentu ada pengarah, dia ada bos. Kalau dengan bos, dia boleh cakap lembut-lembut, dia boleh patuh, buat surat, baik tuan. Kalau dekat suami pun sama sebenarnya. Sebab kalau kita mentaati suami, ganjaran pahalanya Masya Allah, syahid. Syahid sebenarnya. Mentaati suami dalam keadaan akhir zaman, terutamanya wanita-wanita yang berkerjaya, wanita yang berjaya, wanita yang berjawatan, memang cabaran besar. Kalau boleh dah sampai ke rumah tu, tinggal jawatan kat luar pintu. Masuk, anda adalah seorang isteri. Syurga anda adalah daripada suami. Dan syurga suami sebenarnya pada ibunya. Syurga seorang suami pada ibunya, sedangkan syurga seorang isteri kepada suaminya. Memang saya akui, mana tak hujan besar, baru je isteri kita tu nak jadi baik, besok dia pergi beli ikan ke, dia berkumpul jumpa kawan-kawan, dah paparazi bagi pula satu pendapat yang berbeza, maka dia pun bercelau. Bila dia bercelau, dia balik, dia tanya pula suami dia, tak ada pun. Selalu berlaku begitu. Jadi cabaran wanita, isteri, taati suami. Kalau suami tak solat, keadaan mudah saja. Saya nak bagi satu contoh. Jika suami itu agak berat nak solat, kalau dia tidur, solat sebelah dia. Solat sebelah dia. Kemudian bila doa tu, doa kuat-kuat. Jangan slow-slow, kuat-kuat. Doa bagi dia dengar. Ya Allah, suami aku ni berat sangat nak solat, culas sangat, selalu lewat solat. Minta kat dia, ya Allah, kesianlah suami aku ni, aku nak masuk syurga dengan dia, aku tak nak. Kalau dia degil lagi, doa lagi. Kalau kali keempat dia tak bangun juga, buat macam isteri saya buat. Dia keluar suara harimau. Bahaya. Tak, isteri saya tak buat macam tu. Okey, yang ketiga, taati suamimu. Dan yang keempat, paling berat, menjaga maruah. Ini cubaan yang paling mencabar pada akhir zaman, di mana kita berurusan dengan media sosial. Kalau dulu zaman-zaman siapa yang lahir tahun 60-an, rasanya cerita dalam rumah tak sampai luar dunia kan. Habis sangat pun orang nak tahu hal kita, tengok gambar album. Abang ada dulu kan gambar album. Sekarang tak payah bang, dia bubur dalam Facebook, satu dunia boleh tengok kan. Dia masuk je bilik tidur, dia boleh buat live. Di cabaran yang keempat kepada para muslimah, berhati-hati. Nak pesan juga terutama pada isteri sendirilah. Okay, berhati-hati. Sebab bila kita kongsi gambar dengan aurat yang tidak dijaga, sebab aurat perempuan ni banyak, dia bukan sekadar muka saja, suara dia juga aurat. Yang dijagalah. Ini jangan marah saya sebab Rasulullah SAW berpesan, dan saya masukkan dalam lagu saya, dalam lagu Jangan Menangis Habibah yang saya nyanyi tadi tu. Okey. Ni berapa minit lagi ni? Kita isyak pukul 8.40. Boleh lagi? Boleh lagi ya? Nak dengar lagi ke? Ataupun je stop je ni? Abang sambung. Masya Allah. Kemari sini wanita, lepaskan gundah gulana, izinkan ku mendengar. Resah jangan terus dibiar, jangan menangis wanita, penatmu itu ibadah,
Isterinya taat setia, syahidlah ganjarannya. Teladanilah wahai wanita, betapa tabah Siti Khadijah, luhurnya, hebatnya Fatimah. Teladanilah wahai wanita, selautan ilmu Siti Aisyah, kudusnya, takwanya Rabiatul Adawiyah. Saya bagi 4 nama besar. Tak mau minat ada riwayat lagi. Minat Khadijah, isteri wanita yang hebat Khadijah. Separuh hartanya dia wakafkan di Mekah. Bayangkanlah, hebat. Dia meninggal dalam keadaan baju yang compang-camping. Cuma dia nak jubah Rasulullah je. Hebat. Yang kedua, Aisyah. Oh, amat bijak sana, tapi kuat cemburu sikit lah. Kan, maklumlah kan, nombor 3 kan. Dan yang ketiganya, Fatimah, anak Rasulullah, tempat rujukan, tempat wanita untuk sebagai contoh, Fatimah Az-Zahra. Yang keempat, Rabiatul Adawiyah, wanita yang suci, hebat sangat. Hebat sangat. Ialah orang yang hebat. Tahu kan Rabiatul Adawiyah? Orang mencuri rumah dia, dia kata nak buat apa? Dia kata orang tu cakap nak mencuri. Boleh mencuri, tapi solat dulu. Lepas solat dia bagi, awak nak tu ambil lah, dia cakap. Orang tu pun terkejut, betapa hebatnya wanita ni kan? Wanita. 4 nama besar ni saya letak dalam lagu tu supaya solat 5 waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, maruah dipertahan. Bukan saya cakap, sabdanya, pilihlah syurga mana, pintu mana yang kau suka. Tengok tu, hebat wanita. 4 syarat confirm insya-Allah masuk syurga. Dengan syarat taat pada suami, redha suami. Kalau boleh buat amalan, nak tidur salah, maafkan suami, maafkan anak, maafkan semua orang. Tak boleh lah, tak boleh tahan lah. Saya tengok gambar dalam handphone dia ada gambar perempuan. Biarlah gambar dia yang bubuh gambar perempuan pun, as long you girls jaga you punya what we call kecantikan tu. Lelaki ni saya bagi tips, saya bagi tips lelaki. Boleh ikut tak? Saya bagi tips perempuan. Lelaki ni jangan tinggikan suara dengan dia dan jangan fizikal dengan dia. Saya bagi tips. Lelaki ni senang, lagi lembut suara, keluar air mata sikit dan diam, cukup. Betul tak? Betul tak suami? Lambat cakap betul. Betul ke? Betul. Kita tak takut kalau perempuan cakap banyak, betul tak? Tak berani tahu Lelaki akan tercabar kalau suara tu lagi tinggi. Betul kan? Betul ke salah? Betul. Dia pasti kalah. Itu tip dia. And then jagalah perut dia. Itu makan. InsyaAllah dia okey. Kemudian doakan banyak-banyak. Selalu minta maaf. Selalu, sentiasa. Kenapa kita kena selalu minta maaf? Sebab kita tak tahu bila kita akan dipanggil lagi. Buatnya masa tidur, tiba-tiba esok pagi subuh kejut-kejut dah sejuk. Masa itulah baru teringat, ya Allah, semalam dia nak kopi ya. Aku marah sangat, dia balik lambat, langsung aku buat kopi. Pagi ni sejuk dah dia. Dah menyesal. Banyak terjadi kes. Di antaranya kawan sahabat isteri saya. Dia berlaku ni cerita betul. Dia terlampau marahkan suami dia. Sebab kita tak payah sebut lah kita ambil kita ambil dia punya ibrah ya. Dia marah sangat dengan isteri dia dengan suami dia. Dia tak bertegur dengan, pada satu rumah, dia tak bertegur dengan isteri dia dan dengan suami dia. Dia tidur berasingan, dia yang tidur berasingan. Dia tak masak untuk suami dia, tapi suami dia baik. Suami dia beli hadiah kereta kat dia. Suami beri dia nafkah. Dan suami dia tak pernah marah dia selama hampir berbulan.
Isteri saya nasihatkan dia, jangan, kan, entah-entah dia sakit, dia diam, dia tak mau terima, dia tak mau percaya. Tiba-tiba satu hari suami dia masuk hospital, dia kelang kabut pergi jumpa. Nasib baik dia sempat minta maaf pada suami dia. Tiba-tiba suami dia meninggal. Sehingga hari ini, saya cakap tu terang, ketenangan tu dia tercari-cari. Dia siap tanya, suami saya maafkan saya tak? Kebersalahan diri itu akan bawa sampai bila-bila. Ini kisah benar. Ini kisah benar. Berlaku dekat sahabat isteri saya. Saya kongsilah untuk kebaikan. Lagi dahsyat, dia tak mau, dia yang asingkan tempat tidur, dan dia juga tidak mau berbaik dengan suaminya. Tapi suami dia beli kereta sehingga hari ini. Jadi muslimah, maafkanlah suami itu. Kan Firaun lagi dahsyat. Asia, alhamdulillah, as long dia balik rumah, dia bagi nafkah, sikit lebih kurang tu lelaki ni dia macam-macam dia nak fikir. Cara lelaki fikir beza dengan perempuan. Lelaki fikir dia kurang bercakap, otak dia merantau, jauh dia merantau. Mata tengok televisyen, tapi akal dia tempat lain. Betul kan? Betul ke salah? Korang sokonglah aku sikit. Kan dia banyak dia fikir. Mata dia tengok aje, tapi otak dia tu merantau. Otak dia tak ada lain. Saya beritahu, lelaki automatically dia akan cari mana aku nak cari duit. Betul ke salah? Salah rupanya. Betul? Kuatlah sikit. Betul ke salah? Dia tak ada benda lain. Dia fikir nak cari duit, macam mana dia nak melengkapi rumah dia, anak dia terutama, dan isteri dia. Dia akan cuba sedaya upaya. Ini memang Allah anugerahkan kepada suami, kepada lelaki. Allah anugerah macam tu. Sebagaimana isteri, Allah anugerahkan dia susah payah dia nak masak juga. Dia tak pandai masak pun dia nak masak juga. Susah payah dia pergi pasar, dia beli itu, dia beli, dia nak masak juga. Sebagaimana susah payah isteri itu nak masak untuk suami, begitulah sebenarnya Allah anugerahkan kepada seorang suami untuk melengkapi isteri dia. Ini semua fitrah. Ini kalau ada dalam rumah kita macam tu, alhamdulillah, syukur. Jangan bagi dasim lagi masuk. Kenal dasim tak? Kenal dasim? Muslimah kena kenal dasim. Suami keluar pintu rumah, dasim masuk balik. Dasim nama dia. Muka dia jangan tengok, muka dia puaka, memang teruk muka dia. Kerja dia, syaitan ni, dia membisikkan. Padahal baru salam dekat muka pintu dengan suami, bang ambil kerja elok kan, salam peluk. Elok kita keluar rumah je, baru atas jalan call, dia dah kena rasuk dah. Bang, semalam sebenarnya abang pergi mana? Dia dah riba. Itulah kerja dasim. Jangan dengar bisikan dasim tu, sebab itu memang tugas dia. Tak perlu marah dia pun. Buat apa kita nak marah? Memang tugas dia. Tugas kita sebenarnya diuji dengan kesabaran. Jadi siapa yang lulus ujian tu, tempat dia dah ada lah. Ni janganlah tak ada exam, tak ada apa kan, tiba-tiba nak masuk syurga. Mana Aceh, tak boleh lah. Dunia memang tempat dia ujian. Okey ke muslimah belakang? Okey, boleh dengar? Dah separuh saya tanya, boleh dengar? Okay. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan para muslimin dan muslimah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya menjadi seorang suami, kemudian nak menjadi seorang bapa. Ni saya nak kongsilah. Saya pada sekitar tahun 2004, saya bersama dengan pengasih dan juga Petronas buat program Kenali Anak Kita untuk program anti dadah. Ini saya nak bagi tahu terang-terang lah. Hebatnya bangsa Melayu ni, hampir 80% lebih dan hampir 90% adalah penagih dadah. Penagih dadah di kalangan bangsa yang paling tinggi adalah Melayu. Kita kena sedar, yang sekarang ni dia sedang menyerang di filda, di kampung-kampung.
Saya ketika tahun 2004 sehingga 2010 kalau tak silap, saya pergi sendiri buat ceramah di penjara Kajang. Boleh masuk dalam tu. Depan tu ada macam ni, depan tu ada baju macam warna lah. Saya tak ingat lah warna dia. Hijau, biru, yang saya tahu yang mandatory tu warna merah kalau tak silap lah. Saya pun lupa lah. Tapi di belah kanan dia asing sikit. Okey. Yang hijau biru ni kes-kes yang biasalah, dadah, mencuri semua. Yang dekat merah ni hukum berat lah, seumur hidup ke apa, dadah kebanyakannya. Ini tak ramai. Yang ini saya rasa ada lebih kurang dalam 20 orang. Yang ini yang hukum mandatory ni ada bangsa lain. Bangsa yang putih tu tak disebut, ini orang kata racial lah kan. Bangsa yang kulit putih tu ramai sikit. Okey. Yang ramai sekali ni bangsa yang depan ni, bangsa Melayu kita penuh, iaitu penagih. Paling ramai. Bila saya tanya ini penagih, yang ini pengedar. Tengok. Dia orang kat sini bukan tak ada, mungkin 0.5% saja. Saya pergi di kebanyakan pusat serenti yang saya pergi, majoriti kawasan-kawasan semua bangsa kita, semua bangsa Melayu, dan kategori umur dia dari mulanya 12 tahun sehingga umur 60 tahun. Ada satu majlis tu saya pergi, dia jemput ni untuk baca doa. Dia pun baca doa. Dia baca doa sedap macam tuan imam kita. Masya Allah, memang sedap. Saya ingat dia macam saya, jemputan dari luar untuk buat program serenti tu. Rupanya dia adalah peserta dalam tu. Dia adalah seorang ustaz. Dia tak tahu yang dia terambil benda tu semasa dia belajar di universiti. Tak nak sebutlah universiti mana ya. Dia pengaruh kawan dia kata, kau kalau nak stay back, sebab dia orang kan jadual penuh, nak exam betul kan. Jadi kawan dia bagi dia satu pil syabu. So bila dia makan pil tu, dia cergas lah. Dia belajar, dia skor bagus. Dadah ni, yang modern drug ni, modern drug bahaya tau berbanding dengan zaman kita. Zaman kita conventional drug. Modern drug, conventional drug, dia boleh pergi sampai 15 ke 20 tahun efek dia. Contoh dia bapak saudara saya. Arwah bapak saudara saya ambil drug daripada umur 15 tahun, dia berhenti pada usia 55 tahun. Dia boleh berhenti, last kali dia berhenti. Alhamdulillah dia berhenti. Dia ambil heroin, marijuana, ganja, itu je dia ambil. Dia tak ambil yang modern drug. Heroin masih dikata semi lah, sebab dia ada di bunga popi tu kan, sedikit chemical. Tetapi modern drug nowadays amat bahaya, sangat bahaya. Jangka hayat dia 5 tahun saja. 5 tahun saja. Sama ada nombor 1 haywire, otak dah boleh putus. Yang kedua mandul. Dan ketiga mati. Sahabat saya ramai mati di tepi tong sampah, dan kadang berbuih mulut, overdose. Modern drug. Dan saya pengalaman pernah berjumpa dengan seorang anak muda, umurnya lebih kurang 17 tahun. Masa tu program TV RTM, Geng Serenti ni backup saya menyanyi live lah, sebab saya nak buat program tours kenali anak kita tu. So ada Selamat Pagi Malaysia. Jadi sebelum nak persembahan tu, kita orang minum lah kat belakang tu. Ada satu budak tu umur dia dalam 17 tahun lebih. Terus terang saya cakap, memang handsome. Mata dia original biru. Saya kata, kau Serenti boleh pakai contact lens? Dia kata, tak bang, original bang. Dia buat jenis yang macam mana biru? Tak tahu bang, saya balik. Muka dia memang handsome bang. Kalau dia letak di pelakon Malaysia, siapa yang handsome? Siapa? Fatah. Siapa? Ada Seriwatan. Kalau letak sebelah Aaron ke Fatah ke Adi kan, saya dengan kuasa yang ada pada saya, tewas semua. Dia memang handsome, dengan tinggi dia, dengan badan dia, dengan muka dia. Dia berbual dengan saya tanya dia, bapak dia
bekas uniform, tak nak sebut lah, ada pangkat tinggi. Dia 2 beradik. Kerana bapak dia terlampau sibuk, so dia sosial dia terjejas. Tengoklah berbual begini dengan saya. Saya kata, tunggu jap dik abang nak pergi ambil air. Saya pun bangun lah ambil kopi. Tuan tahu tak, dia sambung berbual dengan, ya betul, dia sambung berbual dengan kerusi saya. Saya pusing-pusing tengok dia begini kat kerusi saya tu. Saya panggil lah dia punya ketua. Saya kata kenapa? Dia kata dah habis lah. Contoh ni saya share sikit lah satu tips penting. Kenali anak kita. Nak kenal anak kita, ambil dadah senang je. Tahu anak kita kategori apa. Kalau kategori dia pendiam, tahap mana dia diam. Atau anak kita jenis happy go lucky, tahap mana, itu yang standard. Tetapi kalau dia above them atau below them, ada something wrong. Contoh, dia suka bersembang sama apa, tiba-tiba dia duduk dalam bilik. Dia suka, dah masuk dia boleh ya? Boleh. Dia duduk dalam bilik seorang-seorang, please check. Ataupun dia selalu duduk rumah, tiba-tiba dia kerap kat luar, tolong check. Ataupun dia suka bila bercakap, dia tengok muka kita, dia tak nak tengok, tolong check. Katalah apa nama tempat ni ya? Prima? Prima. Katalah di Prima ni anak Haji Daud lah, contoh, kita ambil contoh. Anak Haji Daud ambil dadah, contoh. Ini kita perlu buat kempen ni. Ini kempen saya buat tahun 2004 sampai 2010. Kalau anak Haji Daud isap dadah, kita semua jangan cakap anak kau macam mana. Jangan, anak kita, dia ambil negatif tu, dia tekan anak dia balik. Engkau isap dadah lagi tak? Sebab tadi dia dah malu. Itu psikologi. Kami buat tours tu untuk bagi pencerahan kepada ibu bapa. Jika dalam Prima ni ada seorang ambil dadah, sebut anak kita, jangan sebut anak engkau. Kita sama-sama ambil tanggungjawab. Sebab kalau anak seorang ambil dadah, confirm lepas itu ada 2 dan 3 akan turut. Dan jika budak tu pula, kita ambil dia sebagai anak kita juga. Jangan, engkau isap dadah lagi. Jangan. Itu perubahan sosial yang kita kena buat sebagai masyarakat. Sebenarnya dia banyak sumbangan. Banyak kes yang orang kembali balik sebab dia reject by the community. Dia nak balik, dia nak cuba jadi baik, tapi masyarakat reject dia. Kau ni isap dah. Banyak berlaku itu. Tapi kalau kita raih dia, kita santuni dia, kita jadikan dia anak-anak kita, insya-Allah. Sebenarnya itulah spirit Islam lah. Kan, bila di Madinah tu kan, spirit itu sebenarnya dicuri oleh pihak Yahudi ketika Nazi buat pembunuhan etnik kaum Yahudi. Mereka ni bila dikumpul di Amerika dalam keadaan orang ni tak ada bapa, orang ni tak ada suami, orang ni tak ada isteri, dia orang boleh duduk berkumpul bersama dan membahagikan kerja. Spirit Islam tu dia orang ambil dia, sebab dia orang Alkitab. Dia ambil spirit tu. Sebenarnya spirit itulah kita kena tanam dalam masyarakat kita. Jangan sesekali kita menghina kawan-kawan kita yang anak dia ambil dadah. Kenapa dia ambil dadah? Sebenarnya kenapa dia ambil dadah adalah kerana kerosakan sedikit kepada masyarakat itu sebenarnya. Bukan keluarga tu, masyarakat itu. Sebab masyarakat itu tak menjalankan kerja-kerja dakwah. Bila masyarakat itu sibuk tentang selfish, hal sendiri, maka masyarakat itu akan ada kebocoran dia. Dan ini akan merebak. Itulah struktur dia secara jelas lah, untuk kita kongsi. Saya pernah jadi ikon untuk agensi dadah kebangsaan AADK, Pengasih dan Petronas. Saya buat, masa pun dah cukup. Cukup? Boleh lagi? Esok nak kerja kan? Boleh esok aku lambat scan. Saya dah selamat dah tak scan lah. Dulu saya scan, saya kerja majlis. Okey, itu tentang amanah kepada anak. Kemudian amanah kepada masyarakat.
Kalau boleh, saya tengok hebatlah di sini. Boleh kata kita dapat 3-4 saf. Alhamdulillah, syukur. Istiqamah. Kalau boleh datang dan ajak sahabat-sahabat kita. Ajak sahabat. Kadang-kadang kita memang betul, saya sini pun berat kadang-kadang. Ni dah lama tak pergi masjid kan. Jangan tu segah dia. Oi, kau ni lama aku tak nampak. Orang tu dah lah banyak masalah. Kau segahnya tu kan, kau ni macam bagus sangat, dah jadi lain. Santuni dia elok cakap, kau sihat? Okey. Kat surau tu hari ada ni, dia makan, Rasulullah ganjarkan. Dan kemudian yang ketiga, jangan kita terlepas pandang ni, yang kecil-kecil ni. Saya pernah pergi ke Perlis, masjid di Perlis. Kebetulan waktu duha, saya pergi ke masjid Perlis. Dalam masjid tu dia orang buat program sains angkasawan. Jadi pakailah baju angkasawan dalam masjid. Buat benda-benda tu sebab perlebarkan lagi fungsi-fungsi surau dan masjid. Kalau ada tuition ke whatever, buat. Sebab apa? Saya bagi tahu je. Kalau AJK tak bersetuju, sekurang-kurangnya di Masyar saya dah lepas. Kan? Saya bagi tahu je. Kita buat, kita bukakan sikit. Di Merbuk kalau tak silap, hebat. Saya tengok surau tu. Dia ada apa? Betul laundry, dia ada barber, dia ada spa untuk wanita. Hebat, Masya Allah, hebat. Sini tak boleh lah buat spa. Kan? Tapi maksud dia, tapi di surau saya di Mas Tiara kami ada bilik untuk 2 orang. Kalau musafir boleh tidur situ. Sikit-sikit lah, kita pun orang bekerja kan, nak pantau pun sekarang pun boleh tahan juga lah kan. Dia tidur-tidur, ada sebat pun dia kan. Tapi memperlebarkan fungsi-fungsi surau dan masjid, insyaAllah. Sebab apa? Sebab semua akan ditanya. Kita semua akan ditanya. Dan satu lagi kisahnya hebat, tapi saya rasa tak payahlah kita kongsi next time lah kot, no? Dah kat pukul 9 dah ni. Rasa bersalah pula kawan-kawan semua nak kerja. Oh, Habibah, okey. Jangan menangis Habibah. Habibah itu adalah kakak saya. Gap dengan saya setahun saja. Beliau adalah engineer Intel yang buat chips dalam handphone tu. Kerana terlampau lama, maknanya mungkin 14-15 tahun dia bermain dengan mesin-mesin radiation yang besar ni. Intel tu kan radiation dia dah hebat sangat. So dia tak ada anak. Jadi tiba-tiba dia maklum, terkejutlah keluarga saya bila dapat tahu dia dah tahap 4. So dia masuk ke hospital Bainun di Ipoh Perak. Kepada kalau kita nak jaga orang sakit kanser, kita kena kuat. Jadi saya pun masa tu tak ada ilmu tentang kanser. Jadi bila dia cakap, Aris, aku ada lagi 5 bulan, esok dia cakap aku ada lagi 4 bulan, dia menghitung hari. Satu hari tu pukul 2 pagi saya balik rumah, saya tengok dekat ruang tamu dia duduk dan gelap kan. Saya terkejut lah, cakap, Aris, aku ada lagi 3 bulan nak hidup, dia cakap. Dia menangis lah, cakap. So saya cakap kat dia, saya tazkirah dia lah, lebih kurang 30 minit lah, tazkirah. Cakap-cakap dia, bagi dia semangat. Tapi kita pun manusia kan. Saya masuk bilik, saya meraung, menangis lah. Mana tak menangis, kakak saya sendiri kan. Saya dengan kakak saya macam kawan. Kalau saya menyanyi tu, dia lah jurinya. Dia lah juri, dia lagi kejam daripada Ramli MS. Dia cakap straight forward dia. Oh, dia cakap straight forward. Lagu kau ni kena tak ada makna lah. Dah 2 kali bunyi ni. Dia ni kawan lah, macam kawan dengan saya. Kemudian Allah bagi ilham, saya cuba perubatan alternatif, iaitu buat perikot. Saya jumpalah satu profesor tu. Saya ikhtiar, saya cakap dia, saya ikhtiar. Tapi macam mana saya nak hentikan dia? Tiap-tiap hari dia menangis. Jadi bila saya menangis dalam bilik tu, menangis, dah masa tu dekat pukul 3 pagi lah. Saya terasa macam Allah nak bagi sesuatu kat saya. Sebab setiap kali bila lagu nak keluar tu, saya memang dalam keadaan macam, tak tahulah, dia macam dia macam tak cakap pun tak boleh lah. Dia, orang Penang panggil roplah, tahu roplah? Ada orang Penang ni, Libang Libu, orang Perak ada. Dia macam tak keruan.
dia tak keruan. Saya ambil gitar, saya ambil kertas. Satu-satunya lagu yang kita sangat nak bagi kat kakak ni, yang saya tulis 45 minit. Itulah lagu dia, Jangan Menangis Habibah. Saya terus tulis je, tulis. Ni hati ni, dia cakap aku dah tak ada apa lagi, aku nak bagi lagu supaya dia rasa seronok. So besoknya tu saya jumpa arranger saya, bam, dalam masa 2-3 hari tu jadilah lagu tu secara kasarnya lagu tu. Dia dapat rekod lah. Saya burn atas CD, saya bawa balik. Saya jumpa dia, cakap, ni aku ada hadiah special untuk engkau. Dia cakap, aku tak pernah tulis kat bini aku pun. Dia cakap, dekat engkau aku tulis, kau lah wanita pertama aku tulis, cakap dia. Lagu, nak dengar. Dia pun dengar lah. Dengar lagu tadi lah kan, lagu Jangan Menangis Habibah. Lepas tu dia senyum. Habis je lagu, saya cakap dia, apa ni? Aku cakap lagu ni Jangan Menangis Habibah kan. Dia menangis, baru dia sebut. Dia cakap macam ni kat saya. Dia cakap, Alhamdulillah, dia cakap, asbab diri dia ada lagu yang perempuan boleh kongsi. Baru saya sedar yang lagu tu untuk wanita. Dia cakap macam tu, dia kata tak apalah, bagilah orang semua dengar, dia cakap. Sebenarnya lagu tu saya nak buat untuk dia saja, Habibah tu. Tapi dia tak meninggal dalam masa 3 bulan. Dengan izin Allah, dia meninggal selepas waktu Isyak nak menunggu ke selepas waktu Maghrib nak tunggu Isyak. Dia tengah zikir dalam wudu, dia habis waktu dalam pakai telekung lah, dia meninggal waktu Maghrib. Lepas Maghrib 2 tahun setengah selepas itu. Alhamdulillah lah, Allah ambil pun dalam keadaan baik. Dia pun seorang yang baik. Dia tak tinggalkan sebarang zuriat. Dia memang kahwin dah lama, dekat 12 tahun tapi tak ada anak. Itulah Habibah kakak saya. Kurang lebih saya rasa dia meninggal tahun 2017 kalau tak silap. Dia tak sampai berapa bulan, abang saya pula yang meninggal. Jadi saya daripada 7 adik-beradik, 4 dah meninggal, tinggallah 3. Tapi mak saya masih ada lagi. Mak saya seorang yang hebat lah. Dia tengok 4 orang anak dia meninggal kan. Dia reda. Dia tengok anak meninggal. Dia cakap, mak okey? Mak reda. Itu saya banyak tengoklah mak saya, yang banyak bagi inspirasi pada saya. Daripada nak mula main muzik tahun 80 tu, daripada School of Programmer, saya computer programmer saya belajar dulu tahun 80 di School of Marketing di Ipoh Perak. Kemudian saya tukar nak jadi seorang penyanyi. Orang yang nyokong saya ni mak dan bapak saya lah, sehinggalah hari ini insya-Allah. Tapi mak saya selalu pesan, jadilah orang yang bermanfaat dan jangan jadi orang yang memudaratkan orang. Jangan. Saya harap malam ni saya tak mudaratkan siapa-siapa kot, no? Ada? Kalau ada, tolong beritahu. Kalau ada salah silap, saya rasa ada soalan lagi, tuan? Ada apa-apa soalan ke mana? Cik, macam hebat nak jawab soalan. Muslimah ada apa-apa nak tanya? 1, 2, 3, 4. Untuk imam nak dengar lagu 1, 2, 3, 4. Masya-Allah. Okey, lagu 1, 2, 3, 4 tu saya tulis. Okey, ini kongsi sikit lah. Boleh dah langgar time ni, pukul 9 dah ni. Boleh ke? Bang, boleh ke bang? Abang macam marah ya bang. Kerja, esok kerja? Putrajaya je kan? Dekat je. Belum habis lagu dah sampai office. Saya tulis lagu ni tahun 96. Ketika itu zaman rock yang tengah naik lah orang kata. Haji Daud masa tu muda lah, tengah top masa tu. Dia saing dengan Aino Jamal. Tengah handsome. DJ dulu dia punya clue apa? Oh pagi ni kita. DJ dulu. Dia tak ada kosong-kosongnya. Cakap ada isi, jangan main-main. Apa khabar Kuala Lumpur sihat? Dia jadi sekarang ha dia bermula sampai habis. Ha mula habis. Panggilan hangit lah apa semua kan. DJ dulu hebat. Okey, tahun 96 ketika rock tengah memuncak tu, studio penuh. Memang penuh. Studio penuh dan saya ni terbit album saya sendiri. So saya nak dapat slot time untuk rakaman tu
Bukan macam sekarang boleh rakam dalam bilik tidur. Dulu tak, dekat King Studio nak dapat susah. Saya dapat panggilan pukul 2 tengah hari ni. Dia kata malam ni ada studio kosong. Nak dapat studio tu susah sebab BMG dengan WA itu tahun untuk artis gergasi dia lah. Jadi saya just grab. Saya kata okey, confirm. Bila confirm, 1 jam RM150. So minimum 3 jam. Bermaksud 450. Kau pakai ke tidak, kau dah confirm, kena bayar. Jadi bila selepas confirm, baru saya read lagi lagu tu. Waktu rakaman pukul 9 malam. Waktu tu dah pukul 3. Saya ada kurang lebih 6 jam. Jadi fikir, saya kena siapkan lirik lagu yang satu ni. Okay, muzik semua dah siap, Mankidal dah masuk. Tu lagu tu Mankidal yang main gitar tu. Saya cek, rupanya lagu ni belum. Jadi saya nak tulis lirik. Bila saya nak tulis lirik, saya ambil, masa tu anak saya kecil lagi, saya ambil kertas, sama naik, dia pun conteng. Dia conteng kat kertas saya tu. Dia tulis 1, 2, 3, 4. Tapi kita bapa kan, kita panik 450 tu kan, punya duit pasal. Kita marah lah. Apa conteng ni? Ni papa nak kena siapkan kerja ni, malangkang ni. Oh, marah lah, rumah semua saya marah kan. Tak siap ni, kena bayar 400. Tapi bapa-bapa jangan cepat marah. Okey, elok dia bangun, saya pun dengar melodi tu, macam masuklah pula kan. Melodi asalnya na 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 kan. Jadi saya pun masuk, anak saya tulis 1, 2, 1 kasih yang abadi tiada tandingi, dia yang 1, 2 sayang berpanjangan membawa ke surga kasihnya ibu, 3 lapar dan dahaga rela berpayah setianya ayah, 4 mudah kau ketemu berhati selalu beza antara kasih dan kekasih. Bila saya dah tulis tu, alamak, aku berdosa lah anak aku. Saya panggil anak saya, minta maaf dengan dia. Masa dia kecil tak tahu apa kan, sorry lah. Begitulah lemahnya iman seorang bapa. So moral of story, jangan marah. Apa yang anak buat, melompat dia pijak kepala pun sebenarnya ada cerita dia. Mungkin kita tercakap lebih dengan orang ke tersalah kasar, jadi anak kita tersepak kepala kita. Jangan marah. Jangan main-main, cerita ni betul tau. Tak dapat di sini, dapat di Mekah. Betul tak? Siapa pernah pergi umrah tahu. Ji, tadi orang tu sepak kepala aku. Orang yang tahu dia cakap apa? Dulu mesti kau ada apa-apa ni. Dapat terus. Tak ada bawa akaun masyar, dia bagi dunia terus. Lepas tu, ibuku ingat dahulu menyisir rambutku ke masa lalu. Sebenarnya memang mak saya tahun 70-an, kita tahun 70-an, mana ada baby cream, tak ada kan. Baby cream orang kaya lah. Kita pakai minyak apa bang? Minyak apa bang? Minyak kelapa. Begitu juga dia lenyeknya kan. Duduk diam, dia sikat rambut saya. Dia sikat tu tak boleh gerak. Lepas tu tengah hari meleleh ni. Ada apa? Pomade. Begini punya tegak. Dulu tak ada minyak kelapa tu, minyak kelapa pun tak kenal. Sawit kenal kan. Ni minyak kelapa. Kami dulu minyak kelapa. Kelapa sawit tak ada kan, minyak kelapa. Bau dia tengit sikit. Dia tengit sikit. Tengah hari tu, ya Allah, dia punya bau naik lah. Lagu ini untuk kau sandarkan, buat pedoman, jangan manis terus ditelan. Faham? Tak faham? Yang sekarang ni dia orang campaign tau, manis je, jangan terus ditelan. Orang cakap manis-manis tu jangan telan. Kan bawa betul pun kadang-kadang. Bukan kadang betul pun. Pahit jangan terus dibuang, itu bidalan, haruskan renungkan. Antibiotik pahit tak? Dek, ubat pahit tak dek? Pahit kan? Pahit tu untuk ubat itu last kali. Andai kau beroleh, dengar dia faham. Macam mana? Disambung. Macam mana?
andai kau beroleh bahagia, ingat itu bukan untuk selamanya. Kalau dapat bonus ke honorarium ke, janganlah terlebih seronok. Beli sport rim kan, jangan simpan sikit. Beli mas. Andai ingat itu bukan untuk selamanya. Kalau Firizat yang risau. Okey, cuba lagi. Faham? Tak faham? Kalau tanya anak saya benda dia, Hadir, salah apa Hadir? Salah tak apa? Betul kan? Nampak? Okey. Hidup ini sementara. Pakcik tulis lagu tu tahun 96. Kau lahir tahun apa? 87. Masa tu umur berapa? 87? 96? 10 tahun. Okey, itu saja untuk hari ini. Segala yang baik, segalanya hebat, segala yang tak pernah salah daripada Allah, segala yang silap, segala yang kurang, segala apa daripada saya yang hina ni. Kalau siapa rasa macam terasa hati, saya minta ampunan maaf, terutama muslimah. Ya, ingat balik kalau boleh salam peluk suami. Serius cakap. Salam peluk dia. Saya cakap tu sebab isteri saya kat belakang. Tapi dia selalu buat. InsyaAllah. Kemudian maafkan. Sebelum tidur salam minta maaf. Lepas tu bangun pagi sebut Alhamdulillah. Ya Allah, suami aku bernafas lagi. Syukur rezeki. Kalau kau syukur, aku tambah. Kalau kau kufur, kau tunggulah. Syukur bermaksud dia manusia ni, itu yang silap ni. Dia nampak syukur rezeki duit je. Duit makan. Padahal kesihatan kan, suami sihat rezeki, suami hidup lagi rezeki, rumah kita tak kena banjir rezeki, kawan kita duduk sebelah rumah bagi kuih rezeki, kawan kita tegur kita Assalamualaikum, itu rezeki. Inilah dia bagi kita salam sejahtera untuk kita, doa untuk kita, rezeki Allah Ta'ala bagi. Fabi ayyilai rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi nak kau dustakan. Jadi kita sebagai manusia, macam tadi, wal as, demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Itu pun saya buat lagu. Nak dengar tak lagu tu? Nak dengar? Saya tulis tahun 2000. Tahun 2000 saya tulis lagu nasyid untuk pertandingan festival nasyid kebangsaan. Demi masa sesungguhnya berada dalam kerugian kecualilah yang beriman, yang beramal saleh, berpesan-pesan dengan hak dan kebenaran, berpesan-pesan dengan yang penuh dengan kesabaran. Itu saya tulis tahun 2000. Masa tu orang tengah galak semasa tak. Saya tulis lagu, saya rasa lagu tu bermanfaat saya tulis. Saya tak peduli masa tu zaman rock ke. Yelah, zaman rock apa, kalau 96 tu lagu 1, 2, 3, 4 rock ke bang? Rock ke? Tak kan? Rock mesti tajuk ganasnya kan? Aku dalam perjuangan kan? Saya keluar 1, 2, 3, 4. Syarikat EMI marah saya, kau ni rock apa 1, 2, 3, 4? Saya tulis lagu bukan atas kehendak orang. Saya tulis atas keperluan masyarakat tu. Lagu yang terbaru saya, jangan lupa, insyaAllah video klip dah siap. Lagu diberi judul Qalbun Salim. Nak dengar sikit tak? Dah 9.10 langgar time. Nak dengar? Nak dengar? Nak dengar? Alamak, ni rakam ni copyright. Lagu baru. Hati umpama segelas kaca, sebelum berisi disuci sempurna. Sebelum kita nak isi ilmu, kita bersihkan hati kita sebersihnya. Seumpama kita nak datang solat, basuh baju bersih-bersih, begitu juga hati kita. Kalau tidak, kalau dengan hati yang kotor, penuh dengan sombong, ilmu akan jadi kucar, tercemar. Seperti Iblis laknatullah. Iblis ni bukan kaleng-kaleng. Dia adalah imam kepada segala makhluk, iaitu malaikat, selama beratus ribu tahun. Tapi kerana kesombongannya, maka habis dia. Jadi saya tulis lirik tu. Hati umpama segelas kaca, sebelum berisi disuci sempurna. Andai masih ada hitam dakinya,
akan tersemalah isi di dalamnya ilmu di alamak lupa lah pula lisan dan hati berkait itu cantuman batin dan zahir. Lisan dan hati berkait itu cantuman batin dan zahir. Maksud dia orang yang paling berada di bawah neraka yang paling teruk sekali adalah orang munafik. Sedangkan Nasrani dan Yahudi berada peringkat neraka yang atas. Yang paling bawah neraka Jahannam adalah orang munafik. Itu saya nak sampai pesanan. Bukan neraka yang paling bawah, neraka Wil. Yang atas Jahannam adalah orang Islam yang tidak beriman. Yang neraka yang kedua orang Nasrani, yang ketiga Yahudi, Nasrani, orang menyembah tokoh, orang yang menyembah berhala. Yang paling bawah adalah orang munafik. Jauhkan dia hati kita daripada munafik, di mana kita seolah-olah macam mempertunggangkan agama. Nauzubillah min zalik. Lisan dan hati berkait itu cantuman zahir dan batin, amal ilmu bersangka baik. Sekali dah lupa. InsyaAllah tak apa, nanti insyaAllah keluarkan lagunya. InsyaAllah sama-sama kita kongsi. Saya menulis lagu bukan untuk sensasi, tak. Saya buat lagu ni untuk ashab akhirat. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana illa alladhina. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kalau izin Allah kita jumpa lagi. Saya mohon ampun dan maaf. Pasti saya ada buat silap tadi, mungkin tercuit hati, maafkanlah saya. Kalau ada yang tak puas hati boleh jumpa kat luar. InsyaAllah itu saja untuk hari ini. Terima kasih pengurusi majlis dan semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu.